Tajuk pembelajaran hari ini adalah teknologi pengawetan makanan. Tajuk ini berada pada unit 8 dalam subjek sains tahun 6. Kerosakan makanan. Kerosakan makanan disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteria dan kulat. Mikroorganisme ini yang menguraikan makanan daripada bentuk kompleks kepada bentuk yang lebih ringkas. Ciri-ciri makanan yang rosak. Ciri-ciri makanan yang rosak dapat dikesan dengan deria penglihatan, deria bau, deria rasa, dan deria sentuhan. Makanan yang rosak akan mengalami perubahan tekstur, perubahan warna, bau yang busuk, rasa yang masam, melekit dan berlendir. Tekstur susu yang rosak dapat dilihat melalui keadaan yang berbuih dan berketul. Rasa susu akan menjadi busuk dan masam. Rasa masam yang terhasil adalah kerana bakteria yang menghasilkan asid. Roti yang rosak dapat dilihat dengan adanya tompok-tompok hitam yang dihasilkan oleh kulat. Nasi yang rosak akan menjadi berlendir dan berbau busuk. Kehadiran air dan kelembapan udara yang sesuai akan menggalakkan pertumbuhan mikroorganisme seperti kulat. Buah dan sayur yang rosak akan tumbuh kulat, berubah tekstur, rasa dan warna. Buah dan sayur rosak diuraikan oleh mikroorganisme. Daging dan ayam yang rosak akan menjadi hitam berbau busuk dan berlendir. Manakala ikan, sotong dan udang yang rosak akan berubah tekstur, berbau busuk, melekit dan menjadi lembik. Makanan ini menjadi rosak oleh kerana terdedah kepada suhu yang sesuai bagi pertumbuhan mikroorganisme. Pengawetan makanan ialah proses melambatkan makanan daripada menjadi rosak. Makanan diawet untuk menghalang atau memperlambatkan pertumbuhan mikroorganisme. Sebab utama kerosakan makanan adalah mikroorganisme akan bertumbuh jika ada air, udara, suhu yang sesuai, keasidan yang sesuai. Kaedah pengawetan makanan mempunyai 12 kaedah iaitu pengeringan, pendidihan, pendinginan, penyejuk bekuan, pembungkusan vakum, pengetinan, pembotolan, pempasteuran, penjerukan, pemasinan, penyalaian dan pelilinan. Kaedah pengeringan ialah makanan dikeringkan dengan bantuan haba untuk menyingkirkan kandungan air dalam makanan. Kaedah ini menyebabkan mikroorganisme tidak dapat hidup akibat ketiadaan air. Kaedah pendidihan ialah makanan yang dimasak dan dididihkan pada suhu yang tinggi akan bertahan lebih lama. Suhu yang tinggi akan menyebabkan kebanyakan mikroorganisme mati. Pendinginan ialah makanan disimpan di dalam tempat dingin pada suhu sekitar 4 darjah Celsius. Suhu yang rendah menyebabkan pertumbuhan mikroorganisme menjadi perlahan. Penyejuk bekuan ialah makanan disejuk bekukan secara perlahan pada takat beku,
iaitu 0 darjah Celsius dan ke bawah. Suhu di bawah takat beku menyebabkan proses pertumbuhan mikroorganisme terhenti. Pembungkusan vakum ialah makanan disimpan di dalam pembungkus makanan yang telah divakumkan. Ketiadaan udara menyebabkan mikroorganisme tidak boleh tumbuh. Pengetinan ialah makanan dimasak dan disejukkan sebelum dimasukkan ke dalam tin. Tin kemudiannya dipateri supaya kedap udara. Ketiadaan udara ketika makanan ditinkan menyebabkan mikroorganisme tidak boleh tumbuh. Tin dipanaskan pada suhu yang tinggi untuk mematikan mikroorganisme. Pembotolan ialah makanan diproses lalu dididihkan dan disejukkan sebelum dimasukkan ke dalam botol yang kedap udara. Suhu yang tinggi dan ketiadaan udara menyebabkan mikroorganisme mati. Pempasteuran ialah cecair dipanaskan pada suhu 63 darjah Celsius selama 30 minit atau suhu 72 darjah Celsius selama 15 saat atau pempasteuran suhu tinggi UHT, iaitu dipanaskan pada suhu 135 darjah Celsius selama 2 saat. Kemudian pendinginan segera pada suhu 4 darjah Celsius sebelum dipek dan disimpan. Suhu yang tinggi menyebabkan mikroorganisme mati. Suhu yang rendah akan menghalang pertumbuhan mikroorganisme dan menjadi kurang aktif. Penjerukan ialah makanan direndam di dalam cuka, larutan gula atau garam yang pekat. Keasidan yang tidak sesuai menyebabkan mikroorganisme sukar untuk tumbuh. Pemasinan ialah makanan dilumurkan dengan kuantiti garam yang banyak untuk menyingkirkan kelembapan dalam makanan. Ketiadaan air menyebabkan pertumbuhan mikroorganisme dapat dicegah. Penyalaian ialah makanan dikeringkan dengan teknik penyalaian dalam satu tempoh masa yang lama. Ketiadaan air akan menyebabkan pertumbuhan mikroorganisme terbantut. Pelilinan. Salutan lilin akan menghalang udara dan air daripada menembusi permukaan makanan dan dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Satu makanan boleh mempunyai banyak cara awetan. Sebagai contoh, cili boleh menjalani proses pengeringan, penjerukan, penyejuk bekuan dan pendidihan. Satu makanan boleh digabungkan cara awetannya. Sebagai contoh, ikan boleh menjalani kaedah pemasinan dan seterusnya kaedah penyalaian. Kepentingan teknologi pengawetan makanan adalah makanan dapat bertahan lama. Pembaziran makanan dapat dielakkan dan dicegah. Makanan mudah untuk disimpan. Pembekalan makanan di luar musim. Makanan mudah untuk diekspor. Penghasilan makanan sedia dimakan.